Okey, salam sejahtera kepada anda semua. Dan apa khabar pada hari ini? Jadi, berjumpa kita kembali di dalam video kedua untuk strategi buat duit konsisten setiap bulan dengan AdSense Internet. Jadi, untuk video kedua ni, saya akan bercerita tentang strategi 4S. So, jadi kalau anda nak tahu, strategi 4S ni adalah saya punya tulang belakang kepada bagaimana saya mampu menjadi income yang konsisten daripada internet. Okay. So walaupun saya ni sebenarnya bukannya orang yang pandai berniaga sangat, tapi alhamdulillah bila saya aplikasikan strategi 4S ni dalam saya punya sistem, alhamdulillah, walaupun saya ni tak pandai berniaga, tapi saya mampu mendapat income yang konsisten pada setiap bulan, sehingga dengan income tersebut saya mampu untuk menyimpan hampir 70% daripada gaji saya setiap bulan secara konsisten. Dan yang best ni, jadi walaupun saya tak pandai berniaga, tapi income saya dapat tu dah macam orang yang pandai berniaga pula. Tu cerita dia. Okay. So kita mulakan apa dia strategi 4S ni. Jadi untuk kita mula membina AdSense Internet ni, kita memerlukan satu strategi dan sistem yang berkesan, yang mana bila kita dah ada strategi dengan sistem berkesan ni, kita perlu ikut dan dengan disiplin, dan kita kena setia dengan strategi tu. Jadi hari ni kalau kita dah dalam dunia bisnes tu sendiri lah, sebenarnya terdapat banyak sistem yang okey sebenarnya, tapi ramai daripada orang gagal mencipta keajaiban dalam diri mereka sendiri. Bukan sebab sistem tu yang tak betul, bukan sebab mereka ni tak pandai, atau mungkin bukan sebab mereka ni tak tahu. Masalahnya adalah begini, sebab keajaiban tu biasa tak berlaku secara pantas. Ia hanya berlaku sedikit-sedikit hanya setelah kita berjaya semaikan sifat konsistensi dan cekal dengan sistem yang kita dah bina ni, dan kita percaya sistem yang kita bina ni mampu mengubah masa depan kita. Jadi kunci ni dia sebenarnya. Tanpa sifat cekal, percaya, konsisten, percayalah, walau macam mana power pun strategi yang anda develop, sistem yang anda develop, tapi keajaiban tetap tidak akan berlaku kalau kita tak amalkan 3 sifat ni. Okay. Jadi untuk kita berjaya membina income yang konsisten daripada internet ni pada setiap bulan, ada 4 strategi kewangan yang utama yang perlu anda ingat. Biasa kita kena selalu ingat lah. Biasanya bila kita dah dapat duit ni, walaupun sedikit, itu yang kadang-kadang tu kita selalu lupa. Jadi saya selalu ingatkan pada diri saya sendiri, bila saya dapat duit walaupun sedikit, saya akan selalu ingat pada strategi 4S ni. Sebab apa? Dia adalah kunci bagaimana saya mampu memperoleh income yang konsisten, tanpa perlu pandai sangat berniaga. Gitu. So jika anda berjaya menjana wang yang banyak pun daripada hasil bisnes ataupun gaji, tapi kalau kita tak amalkan strategi 4S ni, kita akan terus keep on struggle mencari duit, pagi, petang, siang, malam dengan usaha kita. Jadi penat kan? So lagi satu, sampai bila kita nak buat macam tu kan? Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang dan sebagainya. Jadi strategi 4S adalah satu strategi di mana kita menjadikan wang bekerja untuk kita. Sebab tu apa yang sebut lah, bila saya dapat duit daripada hasil bisnes, saya akan buat sesuatu dengan duit tu, supaya akhirnya duit tu akan boleh bekerja untuk kita. Okay. So tanpa melengahkan masa, saya cerita lebih lanjut apa dia strategi 4S ni. Jadi 4S ni adalah singkatan kepada 4S, iaitu sedut duit, simpan duit, serap duit, dan senang hati. Okay. So fasa pertama, kita tengok S yang pertama, iaitu sedut duit. Jadi dalam fasa pertama ni, anda perlu bekerja untuk mendapatkan wang tambahan selain daripada duit gaji anda. Okay. Tapi dalam modul ni saya akan ajar anda macam mana untuk anda macam mana caranya untuk kita boleh mendapatkan wang tambahan dengan menggunakan internet. Yang bagusnya kita perlu buat benda ni tanpa perlu keluar kos. Kita cuba buat, kita cuba dapatkan wang tambahan tanpa perlu keluar modal. So jadi kalau kita dapat hasil untung tu, bermakna untung 100% lah. Sebab kita tak perlu nak tolak kos modal ke apa. So kita pilih satu sistem yang mana kita boleh dapat duit dengan sistem tu tanpa perlu keluar modal. So jika kita dah berjaya menjana extra income tanpa mengeluarkan modal, jadi kalau katalah kita dah ada modal, so chances untuk kita dapat sedut lebih banyak duit akan lebih tinggi. Okay. Jadi itu yang pertama. Dalam modul ni kita akan belajar macam mana caranya untuk kita sedut duit di internet tanpa kita perlu keluar kos. Sebab kita nak dapatkan keuntungan 100%.
Okey. So strategi yang kedua, S yang kedua ialah simpan duit. Jadi dalam fasa kedua ni, setelah kita berjaya sudut duit dengan sebanyak-banyak ada di internet tanpa perlukan modal, jadi apa kita nak buat dengan duit tu? Duit tu kita haruslah simpan pada bahagian tertentu. Okay, jadi mana kita akan dapat je duit hasil bisnes, kita akan ambil sebahagian daripada duit tersebut untuk kita simpan sementara waktu, dan kita simpan dan kumpul sampai satu jumlah tertentu. So ini menuntut satu disiplin yang tinggi lah kalau nak buat ni. Kalau boleh kita jadikan simpan dulu baru belanja ni dijadikan tabiat, agar sistem 4S ni akan menjadi kita punya berada daging. Okay. Dan kenapa hari ni kita perlu menyimpan? Sebab menyimpan adalah kunci kekayaan. Sebab ini saya ambil ni quote ni daripada Aziz Ali, Dia kata menyimpan ni adalah kunci kekayaan. So kalau kita nak kaya, kita adalah simpan duit kan. Suka ke tidak, kita tetap perlu untuk menyimpan duit. Jadi nak simpan berapa banyak ni? So permulaan yang paling bagus ialah kalau kita tak mampu, kita boleh start dengan 10% dulu. Mana kalau gaji kita dapat untung dalam RM1,000, kita simpan 10%, simpan 100 kalau boleh lah. Tapi saya amat mencadangkan anda, kalau boleh kita simpan lebih, simpan 30% ke 40% ke, kalau boleh 100% lagi bagus. Lagi cepat kita boleh relax lah. Kan kita nak sampai ke strategi keempat, senang hati. So lagi cepat kita dapat simpan, lagi cepat kita senang hati. Itu cerita dia. Jadi peringkat awal ni, kalau katalah kita ni tak biasa dengan nak pupuk tabiat menyimpan ni, okey, mungkin pada orang yang tak biasa nak buat benda ni, benda ni memang susah nak buat lah. Memang susah nak buat dan memang cabarannya sangat-sangat tinggi. Jadi yang paling penting adalah bukannya kecil ataupun besar simpanan tersebut. Kalau kata hari ni dapat 1,000, yang penting besar ke kecil ke, janji simpan. Sebab yang penting adalah kita pupuk dulu tabiat menyimpan secara konsisten. Bila ini kita dah dapat pupuk, baru dah kita boleh increasekan kita punya value simpanan tu. Okey, itu cadangan saya lah. Okey, kita masuk pada S yang ketiga, iaitu serap duit. Okey, dalam fasa ketiga ni, bila kita dah dapat simpan, okey, seperti yang saya katakan sebelum tadi, kita perlu simpan duit sementara waktu, kita kumpul sehinggalah duit tersebut mencapai satu jumlah tertentu. Okey, bila duit tersebut dah sampai pada jumlah tertentu, kita akan laburkan duit tersebut ke dalam satu instrumen pelaburan yang boleh menjana wang daripada hasil keuntungan pelaburan. Okey, jadi ada banyak jenis pelaburan yang boleh anda sertai, seperti pelaburan emas, hartanah, saham, FCPO, futures, kelapa sawit, forex dan sebagainya. Yang paling penting di sini adalah kita perlu melabur dalam instrumen yang mana pelaburan tersebut dijalankan ataupun diuruskan oleh diri anda sendiri. Ini paling penting. Bukan orang lain, bukan suruh kawan atau bukan suruh syarikat tu yang tolong laburkan duit kita. Kita sendiri pegang duit kita, kita sendiri yang mainkan dan kita laburkan duit kita sendiri. Contoh kalau anda main saham, kita sendiri yang melabur dalam saham. Kita sendiri yang main tengok chart, tengok pergerakan harga dan sebagainya, dan kita jual dan kita beli. Kalau anda nak main hartanah, anda sendiri yang pergi tengok hartanah tu, anda sendiri yang pergi beli hartanah tu, anda sendiri yang sewakan hartanah tersebut. Okay. Dan saya memang tak galakkan untuk kalau kita nak apply strategi 4S ni, kita join mana-mana skim pelaburan yang menjanjikan pulangan yang super duper tinggi dengan hanya 4D. Apa dia 4D ni? Duduk dia mendapat duit. Kita tak nak macam tu. Saya tak nak you all join mana-mana skim yang macam ni. Sebab bukan nak kata apalah, kebiasaannya daripada 100% tu 80% tak bagus. Dan 80% kebanyakannya orangnya gagal. Maksud gagal dari sini ialah dia orang rugi dalam program tersebut. Bukan rugi sebab apa? Rugi sebab kadang-kadang bila dah sampai giliran dia orang masuk, tiba-tiba syarikat tu bungkus ataupun kena serbu dengan bank negara dan sebagainya, jadi modal freeze. Dah banyak kawan saya yang terkena benda-benda macam ni. Saya pun dulu hampir-hampir terkena, tapi alhamdulillah saya cepat keluar. Bila saya sedar benda ni dah macam tak betul, saya cepat-cepat keluar. Alhamdulillah lah. Rugi juga sikit, tapi taklah serugi seperti mana orang lain yang masih maintain dengan sistem tu. Jadi kalau boleh jangan join lah benda tu. Okay. So jangan takut, dalam modul ni, kita nak buat audio secara konsisten dengan internet ni,
kita akan belajar macam mana strategi pelaburan yang sesuai untuk anda. Okay. So mungkin saya akan ajar sikit beberapa strategi pelaburan yang saya sendiri amalkan. Macam sekarang saya amalkan strategi pelaburan saham dan juga strategi pelaburan dalam forex. So saya main dengan dua instrumen pelaburan ni. So alhamdulillah, nanti insyaAllah kalau saya ada masa, saya akan tunjukkan, saya akan coach anda pula macam mana caranya untuk kita belajar sendiri, uruskan sendiri pelaburan kita. Saya lupa, bukan saja sekarang saya invest dalam 3 jenis pelaburan, iaitu pelaburan emas, saya invest dalam pelaburan forex, dan saya invest dalam pelaburan saham. Sekarang saya nak cuba try main dalam hartanah pula, tapi ini belum lagi lah. Okay. Kenapa saya kata hari ni, kenapa hari ni dalam strategi 4S ni, kenapa kita perlu belajar untuk manage kita punya pelaburan sendiri? Sebab bila kita pandai manage kita punya pelaburan ni, sebenarnya kita ni dah betul-betul full control pada kita punya income dan modal. Sebab kenapa? Saya takut nanti kita bisnes tak penat, simpan duit, lepas tu bila melabur tiba-tiba rugi. Rugi sebab bukan rugi sebab kita salah main. Kalau rugi salah main tak apa. Ini rugi sebab kita kena tipu dengan skim-skim entah apa-apa ni. Penat usaha kita selama ni, kita berniaga dapat duit, habis gitu je duit kan. Jadi kalau kita sendiri melabur, sekurang-kurangnya kita ada kawalan, kita sendiri boleh kawal kita punya income, dan kita sendiri boleh kawal kita punya modal. Okay. So itu strategi ketiga. Dan last sekali adalah strategi yang keempat, itu senang hati. So ini adalah fasa terakhir dalam strategi 4S, iaitu setelah kita laburkan duit kita dan anda mendapat keuntungan daripada pelaburan tersebut, maka anda boleh ambil keuntungan daripada pelaburan tersebut dan pergilah buatlah apa yang anda suka dengan duit tersebut. Anda nak pergi bercuti ke, nak pergi barang-barang yang anda idam-idamkan ke, nak pergi beli kereta ke, nak pergi beli apa-apa saja, shopping ke, nak pergi vacation ke, ataupun nak pergi umrah ke, atau pergi haji ke. Yang paling penting adalah bersedekah lah. The best is bersedekah, lagi bagus. So ini adalah masanya untuk kita bersukaria setelah segala dugaan, kecekalan, keyakinan dan konsistensi telah berjaya anda lalui untuk mencapai impian anda. Dan pastikan, ini saya ingatkan, bila kita dah berada di fasa ni, jangan sekali-kali kita lupa diri. Kita kena sentiasa ingat bahawa rezeki yang kita dapat pada hari ini semuanya adalah kepunyaan Yang Maha Esa. Tanpa keizinan daripada Yang Maha Esa ni, tidak mungkin kita boleh capai apa yang kita miliki sekarang. Jadi apa yang kita perlu buat ialah, the best is once kita dah berjaya, kita bantu pula orang lain yang memerlukan ilmu yang kita ada ni. Jadi itulah dia ringkasan kepada, itulah dia penerangan sebagai ringkas tentang apa yang dikatakan sebagai strategi 4S. Jadi ini adalah ringkasan dia. So ini adalah proses dia. So untuk kita mendapatkan income yang konsisten daripada aset internet adalah 4 kaedah ni. Kita buat kerja atau buat bisnes di internet untuk mendapatkan duit, kita sedut duit. Lepas tu kita simpan duit tersebut, dan kemudian kita serapkan duit tersebut ke dalam instrumen pelaburan yang kita tahu cara nak mainkan dia, dan hasil daripada keuntungan tersebut barulah kita boleh gunakan untuk keperluan yang kita idam-idamkan. Dan bila benda ini dah berjadi, kita ulang saja proses tersebut, ulang dan ulang, sampailah akhirnya nanti kita punya keuntungan yang kita dapat daripada hasil pelaburan tersebut hampir sama atau mungkin lebih banyak daripada income bisnes ataupun income daripada gaji yang kita dapat setiap bulan. Jadi insyaAllah, jika anda tak faham, anda boleh ulang kembali video ni dan dengar dan fahamkan sehingga anda boleh faham. Dan insyaAllah pada video ketiga ni saya akan ceritakan lagi konsep-konsep seterusnya. Jadi terima kasih sekali lagi kerana sudi menonton video ini, dan semoga anda mendapat manfaat daripada video ini tersebut. Dan sekian, terima kasih daripada saya, Hairul Nizam bin Adibun.